Kan sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyorok orang katil. Lepas tu Ustaz, tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Diceritakan oleh guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor PIN di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu, insya Allah nyuber dan berkah. Amin Allahumma amin. Wali majzub ni orang gila. Wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Milih je lah ni kamu betul. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud ke apa? Masuk dalam bilik dia, bilik suruh dia. Pak tutup, pak Mekah. Guna gap oh. Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Bapa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita ni. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata oh tak ada, dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat wali majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, Katanya kamu nak jadi wali. Sahabat-sahabat, beberapa hari ni saya dapat satu video berkaitan tentang wali pencuri. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Dan jangan sekali-kali kita nak judge diri kita. Maksudnya kita merasakan aku tak layak. Jangan cakap gitu. Pula dah. Kita tak tahu siapa kita di pandangan Allah. Tu hari ada seorang perompak ataupun pencuri. Dia mencuri, dia tak tahu rumah tu rumah Habib, rumah ulama, rumah tok guru, rumah wali Allah. Dia pergi masuk, kemudian tengok-tengok Habib tu bangun, wali tu bangun tidur. Sebab wali tu nak mengerjakan tahajud. Memang jadi amalan wali-wali Allah takkan tinggal tahajud. Dia bangun nak semayang tahajud. Jadi pencuri ni nyorok bawah katil. Jadi pencuri ni harap-harap tok wali ni semayang 2 rakaat, lepas tu tidur balik, boleh dia keluar. Tengok-tengok kawan tu tak berhenti semayang. Pas semayang. Sudah, bila aku nak keluar ni, dia kata. Sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyorok bawah katil. Lepas tu tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Cerita ni nampak macam kalau Wahabi dengar memang dia marah lah. Tapi ni diceritakan oleh guru pada guru. 2 orang ni, ada 2 orang daripada 2 tingkat terbang masuk dalam rumah dia. 2 orang. Mungkin wali jugalah. Jadi ada 3 orang dalam bilik tu. Campur pencuri tu 4 orang lah. Dia duduk orang katil. Jadi 2 orang ni pergi mengadu kat Habib ni. Kata, ya Syekh, kita ada satu masalah. Apa masalah? Baru-baru ni kita kematian seorang wali geng kita lah, wali Abdal 40. Jadi jumlahnya tinggal 39. Jadi kita nak lantik siapa untuk menggantikan tempat dia. Ganti tempat wali ke-40 tu. Sebab wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Allah akan pilih. Sebab kan wali yang dia orang rujuk ni, Habib ni, dia adalah ketua segala wali. Dipanggil Sultanul Aulia. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Maka dirujuk pada dia. Siapa yang layak dalam ramai-ramai? Kata Habib tu, apa yang susahnya? Benda ni benda senang. Siapa dia kata? Ni pencuri yang bawah katil aku. Dia tahu dari tadi, dia tahu masa dia semayang, dia tahu dah. Tapi dia biar je kawan tu. Lepas tu dia kata, pencuri keluar kau. Pencuri tu pun keluar pelan-pelan. Katanya, kamu nak jadi wali? Kalau ikut memanglah nak, tapi siapalah. Boleh tanya macam tu. Sekarang taubat dulu dia kata. Kemudian kamu ikut amalan-amalan kerohanian yang aku ajar. Akhirnya dia ikut, memang dilantik ni jadi wali. Jadi wali dia. Sebab tu pengajaran kita dapat sini, jangan pandai-pandai nak judge kita siapa. Kita tak tahu, mungkin background kita banyak teruk atau sebagainya, tapi tak mustahil kalau Allah nak angkat makam kita di satu kedudukan yang mulia, yang rapat di sisi Allah. Tinggal lagi
kita kena buktikan dulu kita kasih pada Allah. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Kita berikan reaction sikit daripada video berkenaan. Pertama, Ustaz Syakir Nasuha ini sebut, dia cerita, dia kata kalau Wahabi dengar, diorang memang akan marah lah. Sedangkan pada saya, pada pandangan saya, siapa sahaja pun yang mendengar dan masih meletakkan akal fikiran dia dekat satu tempat dengan mengikuti disiplin-disiplin dalam ilmu agama, mereka akan faham, mereka pun akan tahu bahawa cerita ini memang cerita kartun. Tapi Ustaz Syakir dia nak backup, dia pun kata ini adalah cerita daripada guru. Sedangkan dia patut sebutkan siapakah guru-guru itu sehingga kita boleh tahu adakah ia diambil daripada orang jujur atau ia diambil daripada riwayat orang bohong, kaki bohong, daripada kaki bohong dan disampaikan kepada orang yang tidak ada pengetahuan berkaitan tentang penilaian ilmu riwayat. Itulah disiplin kita yang kita belajar di dalam sekolah-sekolah kita belajar di dalam pusat-pusat pengajian kita. Inilah juga yang disebutkan di dalam disiplin mengambil riwayat. Kita dilarang untuk terima semua perkara yang kita dengar. Apatah lagi jika cerita itu adalah cerita-cerita pelik seperti yang kita dengar daripada Ustaz Syakir Nasuha ini. Ini disiplin yang diajarkan oleh agama kita. Kita adalah satu agama yang cukup-cukup berdisiplin dan kita perlu mengamalkan disiplin berkenaan. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu berkaitan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila kita mendengar sesuatu, kita kena hati-hati sebelum kita percaya. Ayat 36 surah Al-Isra ini perlu digabungkan dengan hadis Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tama'ninatun wa innal kadhiba raibatun." Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang kamu tidak ragu. Sesungguhnya kebenaran itu mendatangkan ketenangan, manakala penipuan itu mendatangkan kepada keraguan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Penjelasan panjang berkaitan tentang hadis ini anda boleh buka pada muka surat 117 daripada buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi yang saya pegang ni. Anda boleh dapatkan buku ni dekat Shopee, dekat Lazada ataupun dekat link yang saya letakkan dekat bawah. Ada promosi harga yang sesuai untuk anda dapatkan hari ini. Jadi apabila ada orang pelik dengan kisah yang dibawakan oleh Ustaz Syakir Nasuha tadi, ia bukan membawa maksud dia itu Wahabi, tetapi tanda dia telah mengikuti disiplin ilmu agama, iaitu dia merasa syak dan tidak tenang apabila mendengar sesuatu cerita yang boleh jadi cerita itu bohong dan tidak benar. Disiplin kedua pula, jangan sampaikan sesuatu yang belum pasti sekalipun yang menyampaikan itu adalah orang baik dan kaki masjid. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah ingatkan, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap, digelar sebagai pembohong, pendusta apabila dia ni jenis menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi telah terbukti di dalam video-video kita yang banyak sebelum ni, video-video reaction kita, ramai ustaz-ustaz kita tak study dan tak jujur. Sampaikan hadis yang ada dalam kitab pun diselewengkan. Apatah lagi kisah wali terbang dan wali pencuri versi Ustaz Syakir Nasuha ni. Boleh jadi ia juga termasuk di dalam isu-isu berkenaan. Kedua, kalau diikutkan cerita ustaz ini, orang membayangkan wali-wali ini adalah manusia yang mempunyai super power dan bertugas untuk mengawal dan juga menjaga dunia ni. Dalam bahasa orang hari ini, mungkin mereka akan bertanya dan mempersoalkan, wali-wali ini dia geng Marvel ke, dia geng DC, geng Superman ke, geng Captain America, The Incredible Hulk ataupun The Flash, kerana seolah-olah wali ini mempunyai tugas yang sama, bekerja menjaga dunia daripada makhluk-makhluk perosak di atas muka bumi, daripada kalangan manusia dan alien. Sedangkan kefahaman yang tulen berkaitan wali tidaklah begitu. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Qatrul Wali ala Hadis Al-Wali, mereka yang dihitung sebagai wali Allah mestilah daripada kategori orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah,
kitab-kitab Allah yang diturunkannya, para rasul dan takdir yang baik dan juga buruk seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ini meninggalkan apa yang dilarang serta memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini baru layak digelar sebagai wali Allah. Dan sesiapa yang bersikap sebaliknya, maka mereka itu bukanlah daripada kalangan wali Allah, bukanlah tergolong dalam naungan rahmaniyah, rahmat Allah. Bahkan mereka ini tergolong di dalam syaitaniyah, tipu daya syaitan, geng-geng syaitan, wali-wali syaitan. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Qatrul Wali ala Hadithul Wali, jilid pertama, muka surat 256. Kedua, itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah, adakah manusia boleh belajar untuk menjadi wali? Ya, kita boleh belajar untuk menjadi wali. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar tentang agama kita. Kerana seperti mana yang disebutkan tadi, wali Allah ialah yang menyempurnakan keimanan kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar, bahkan keseluruhan ajaran Islam. Bahkan kita sentiasa diseru untuk beriman dan bertakwa, sekalipun kita tidak diseru untuk menjadi wali. Boleh jadi kita semua ni adalah wali Allah kerana kita telah beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Surah Yunus 62-63. Jadi ini membuktikan tentang sifat sebenar wali Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ikut wali dalam keadaan kategori ini. Dia bukan cerita dongeng, dia bukan cerita merapu. Wali Allah ialah orang yang telah disebutkan Allah, yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jangan lupa dapatkan buku Al-Wafi Syarah Hadis 40, baca berkaitan tentang penjelasan pada muka surat 117 pada isu mengambil yang diyakini dan meninggalkan syubhat. Dalam buku Hadis 40 ni banyak anda boleh dapatkan pengetahuan berkaitan tentang perkara-perkara asas dalam agama, dan dia telah menjelaskan tentang 42 hadis yang paling penting sebagai seorang Muslim untuk faham. InsyaAllah hang baca buku ni jadi wali insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang super thanks di bawah untuk support projek-projek memandaikan umat. Sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyuruh orang katil. Best, Lepas betul, tu Ustaz, tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila-bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Marah. Diceritakan oleh guru pada guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor PIN di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu, insya Allah nyuber dan berkah. Amin Allahumma amin. Wali majzub ni orang gila. Wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Milih je lah kan betul-betul. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud ke Abah, masuk dalam bilik dia, bilik suruh dia, pak tutup, pak Mekah. Guna tak kau? Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Bapa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata, oh tak ada, dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada, tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat wali majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, Katanya kamu nak jadi wali. baru-baru ni saya diberikan satu video yang cukup menarik untuk kita berikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama.
Ini video 54 tahun Habib Mahmud Al-Habsyi tidak keluar rumah. Semoga kita semua mendapatkan berkah daripada kekasihmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk video ni saya minta maaf saya tutup dia punya sound suara sebab ada isu copyright pada suara lagu yang dimasukkan. Dia bukan suara, dia lagu, ada lagu dekat. Yang ni dia datang menjenguk Habib Dia panggil Habib tu sebenarnya. Tapi suara tu dikacau oleh lagu, jadi saya padam lagu tu. Panggil Habib tu. Habib pun salam. Okey. Oh, tidur balik si Habib. Aduh, hai. Oh, kena marah ke apa dia kan? Nak sembang katanya. Ini nama dia Habib Mahmud Al-Habsyi Kalau pergi cari dekat YouTube banyak Habib Mahmud ni bukan dia ni seorang ni, nama Habib Mahmud tu banyaklah digunakan oleh ramai orang. Tok Rafiq Assegaf ni pun saya dah cari tak jumpa, dia dah delete TikTok dia. Okey, dah habis kita tengok video ni. Kita tengok apa komen daripada Facebook sahabat kita Fuhrer Abu Umar. Abu Umar Hafizul Sukri Al-Fatih. Dia kata kaki tidur patutlah tak keluar rumah, pemalas tak pergi kerja. Solat sunnah kat masjid tak solat lah. Ni Fuhrer. Bagus Fuhrer sebut berkaitan tentang solat sunnah kat masjid. Dia bukan setakat solat sunnah di masjid, sunnah dengan maksud sunat, demikian juga sunnah dengan maksud wajib. Sebab ada isu berkaitan tentang solat ni. Yang wajib kita kena buat solat tu dekat masjid secara beramai-ramai, iaitu solat Jumaat. Yang kita tengok tadi Habib Mahmud tadi ni, dia ni adalah seorang lelaki, yang mana setiap orang lelaki diwajibkan untuk solat pada hari Jumaat. Dia bukan sunat muakkad ke tak? Tidak. Dia wajib untuk dia kita solat di masjid. Tak boleh kita kata oh tak ada, dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nabi SAW lagi wali daripada dia. Tapi Nabi SAW pun sentiasa pergi ke masjid. Nak kata oh tak apa, itu Nabi ni wali daripada kalangan bukan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka ini semua daripada kalangan orang-orang yang kita kata paling wali lagi lah, tapi mereka pun pergi salat dekat masjid. Nabi SAW sebut khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maksudnya yang paling wali sekali adalah para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, kemudian para tabi'in dan para tabi'in, sehingga kita mengikuti mereka. Jadi kalaulah mereka pun pergi solat Jumaat, sehingga para ulama bersepakat bahawa solat Jumaat ini adalah wajib kepada setiap muslimin, setiap muslimin, orang lelaki. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan dia sunat saja untuk dia pergi ke sana. Maksudnya kalau ada tempat yang sesuai, waktu tu mungkin orang tak penuh dekat masjid, orang perempuan pun sunat untuk pergi solat dekat masjid. Dan dia solat sunat Jumaat tu pun 2 rakaat je, tak payah nak buat 4 rakaat. Tapi kena buat ke masjid lah. Yang ni dia laki sungguh-sungguh, tampak semangat berdiri elok-elok, dia tidur saja dekat rumah dia. Ini adalah satu masalah yang cukup besar. Kita tengok lagi komen daripada netizen kita, kata apa? Tu betul, Hafizul Sukri kata confirm tak pergi Jumaat. Betul lah, memang tak pergi Jumaat lah ni. Sekali dia kata wali majzub lah. Isu wali majzub ni. Wali majzub ni ada perkara yang menarik untuk kita bahaskan. Wali majzub ini, kalau kita tanya orang-orang yang mengaji makrifat dan sebagainya, dia orang kata dia orang ni pun tak boleh diikuti. Tapi masalahnya wali majzub yang ada pada hari ni, yang orang duk angkat wali majzub tu dikatakan wali lah. Kita pun tak tahu betul ke wali pun tak. Wali majzub ni orang gila, sehingga kita bimbang. Akan jadi satu trend, kalau orang itu gila, kemudian dia berselawat, dia pakai kopiah, dia pakai jubah, dia pakai baju Melayu, dia pakai kain pelekat, kita akan anggap dia wali. Padahal dia orang gila, dia ada masalah kesihatan mental, tapi dia letakkan wali majzub. Lalu diangkatlah mereka ini sebagai orang-orang yang bagus, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang terpandang mulia dalam masyarakat. Padahal orang-orang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai panutan.
Tapi itu masalah masyarakat. Kalau masyarakat mengangkat wajli majzub ataupun mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, maksudnya kita berada dalam masyarakat yang cukup berbahaya, cukup sakit. Kemudian kita tengok lagi Jumaat dia solat. Semua pertikaikan isu solat Jumaat. Tak boleh Abu Auza'i, jika betul ini jenis pemalas, unta padang pasir pun tak malas macam ni. Kalau betul lah. Kalau dia sakit, kita kata orang sakit lah. Zul di Jengka, banyak sekali yang mengaku Habib padahal darahnya ori Sumatera. Ini satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan, iaitu ramai orang dia dakwa dia adalah keturunan Nabi SAW Habib, dan ada orang lain pula yang backup kenyataan-kenyataan tu, padahal orang itu tidak terbukti sebagai seorang daripada keturunan. Ada larangan daripada Nabi SAW untuk kita bermudah-mudahan di dalam isu keturunan, sehingga kita mendakwa kita berketurunan dengan keturunan orang lain. Di dalam buku Al-Kabair wa Tabyinul Maharim yang saya pegang ni, pada muka surat 256, dia ada satu dosa besar, iaitu dosa besar yang ke-62, menisbahkan diri kepada selain bapanya. Lalu dibawakan beberapa hadis di situ, antaranya man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Sesiapa yang menisbahkan dirinya kepada selain daripada bapanya padahal dia tahu bahawa dia bukan bapanya, maka syurga diharamkan baginya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan tentang hal berkenaan, iaitu larangan untuk menisbahkan kepada bukan bapanya. Apatah lagi hang nisbahkan. Kalau hang bukan keturunan Nabi SAW, hampir kata aku Habib, aku Sayyid, aku adalah keturunan Maulana, Maula. Ini adalah orang-orang yang berbahaya kerana dia termasuk dan tergolong di dalam ancaman dosa-dosa besar. Tuz di Jengka dia katakan murah sekali gelaran wali dan Habib oleh penggemar khurafat dan bid'ah. Habib ni elok kawan dengan puak Syiah je. Satu jenis promote Ahlul Bait, satu lagi suka promote Habib. Tapi kita kena tahu jugalah daripada sudut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyintai keluarga Nabi SAW. Kalau benar dia Habib, kalau dia benar keturunan Nabi, kita sayang, kita cinta dia. Tetapi bertambah kasih, bertambah sayang kita kepadanya apabila mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apabila mereka yang menjadi pendukung kepada perjuangan membela sunnah Nabi SAW, maka kasih dan cinta kita kepada mereka sangat berbuah, sangat berbunga-bunga. Tetapi kalau mereka ini adalah orang yang membuang, bahkan mencipta amalan baru keluar daripada risalah yang Nabi SAW ajar, maka mereka ini perlu diberikan peringatan walaupun mereka adalah keturunan Nabi SAW. Kerana makna daripada keturunan Nabi adalah mereka membawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka menjadi orang yang begitu meneliti pusaka warisan yang Nabi SAW. Hadis Anas bin Malik, Nabi SAW sebut apa? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang kalau kamu ikut dua benda ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh kepada kedua-dua benda ni, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Habib-Habib ini adalah pendukung kepada kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam, maka kasih dan cinta kita kepada mereka tidak akan berkurang. Tetapi sekiranya mereka adalah orang yang tidak mengikuti, bahkan mereka sendirilah yang meninggalkan apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh Sunnah, mereka bawa pula ajaran mereka sendiri, yang ni kita tak mau, kita tak suka, dan kita telah bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada mereka. Musa Syikan, dia tak pergi sembahyang Jumaat ke? Ni tadi isu tadi Ashabul Kahfi, kuang. Hebat wali ni. Sian dia mamai lagi tu baru bangkit tidur. Balok liat tu kaki tidur ni, balok liat ni orang utara sebut apa, malas maksud dia
Jadi wali pun ujian juga. Time tidur ada saja tetamu kacau. Ujian wali. Aduh. Tapi sembahyang Jumaat lah tu. Banyak lagi lah. Tadi kita sebut tentang dosa besar yang ke-62. Kita sebut pula dosa besar yang ketiga, yang 75. Iaitu meninggalkan solat Jumaat. Muka surat 280. Siapa yang dah dapat buku ni mungkin boleh buat semakan. Muka surat 280. Siapa yang belum dapat buku ni boleh beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada. 280 kita tengok meninggalkan solat Jumaat untuk solat sendirian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada satu kaum yang tidak menghadiri solat Jumaat. Laqad hamamtu ana amura rajulan yusalli bin nasi summa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutuhum. Sungguh aku telah berniat belum buat lagi, untuk memerintahkan seorang lelaki agar mengimami orang-orang solat, kemudian aku pula pergi rumah orang-orang lelaki yang meninggalkan solat Jumaat dan bakar rumah mereka itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahawa meninggalkan solat Jumaat adalah dosa-dosa besar. Sampai Nabi SAW sendiri dia kata, kalau aku mampu untuk buat, aku akan buat juga. Kalau aku dah niat nak buat ni, aku ada terasa teringin sungguh nak pergi bakar rumah orang yang tak mau nak datang solat Jumaat. Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut kerana meremehkannya, maka Allah menutup hatinya dari kebenaran. Isnadnya kuat, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Ada beberapa hadis lagi yang disebutkan di dalam buku ini berkaitan tentang dosa besar meninggalkan solat Jumaat. Jadi kita ni kena hati-hati dalam bab tu. Hang nak pergi kata wali, hang nak pergi angkat dia, hang nak pergi mulia dia, pastikan kita muliakan seseorang kerana kemuliaan dia mengangkat sunnah Nabi SAW. Jangan kita memuliakan seseorang apabila jelas dia telah menyelisih sunnah baginda Nabi SAW. Kan, sebab dia sembahyang depan katil tu, kawan tu nyuruh orang katil. Lepas tu Ustaz, tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia sembahyang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Marah. Diceritakan oleh guru pada guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor PIN di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu, insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma amin. Pak Haji Majzub ni orang gila. Wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Sembilan je lah ni kamu betul. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud pergi abah, masuk dalam bilik dia, bilik suruh dia, pak tutup, pak Mekah. Guna bukan kau. Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Apa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata oh tak ada, dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat wali majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, Katanya kamu nak jadi wali. Sahabat-sahabat, kita masuk kepada isu video reaction kita hari ini. Baru-baru ni jadi viral satu video yang mana adalah TikTokers, bukan seorang, ramai TikTokers yang menggunakan satu audio daripada seorang Habib ni. Jom kita tengok apa isu yang diangkat. Habis sholat, buka dompet, buka yang bab urusan duit. Pokoknya urusan duit baca yang satu ini. Insya Allah duitnya nggak bakal habis. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Oh, makcik-makcik ya. Sekarang baca setelah saya. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Saya ijazahkan itu untuk dibaca seperti saya dapat dari salah seorang guru saya. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor PIN di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu, insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma amin. Dakwaan-dakwaan seperti ini adalah satu dakwaan yang tiada tanggungjawab dan amanah.
Ia menipu orang awam secara terang-terangan. Kesian kita kat makcik-makcik yang duduk depan tu tengok saja, ikut saja apa yang Habib ini sebutkan. Orang awam yang tak faham dengan konsep penerimaan ilmu agama akan makan bulat-bulat dengan apa yang disebutkan oleh sang Habib. Sahabat, ini ulasan saya sedikit panjang. Pertama, berhati-hatilah kita di dalam menyampaikan sesuatu kenyataan, sesuatu perkara kepada masyarakat apabila kita menyandarkan itu kepada agama. Jangan sesuka hati kita menyebutkan sesuatu berkaitan tentang agama, melainkan memang ia telah ditetapkan, ia telah disebutkan. Mengatakan agama boleh berikan kelebihan harta yang tak putus, tak habis apabila kita baca satu-satu zikir dan amalan. Memerlukan dalil dan hujah. Diajar pula cara-cara tertentu sebelum buka dompet, sebelum masuk kad ATM, sebelum buka kedai, baca Ya Hanan, Ya Manan dan seumpama dengannya. TikTokers kita yang kita tengok, diorang guna audio daripada Habib ini, lalu diorang sebarkan kenyataan daripada sang Habib. Mereka keluarkan kenyataan ini, mereka sampaikan kenyataan ini kepada orang ramai sedangkan mereka tidak tahu itu benar ataupun salah. Lepas tu, kata ambil ilmu daripada Tok Guru, daripada wali yang berada di alam barzakh. Apa kejadahnya benda macam ni? Kalau nak merepek pun, berpada-padalah. Janganlah merepek jauh sangat. Ini isu agama. Jangan suka-suka hati kita sampaikan, jangan suka-suka hati kita sebut. Melainkan ia diambil daripada sumber-sumber agama yang benar. Kesianlah kat umat ni yang tak tahu apa-apa ni, wahai Habib dan juga ustaz-ustaz, sahabat-sahabat. Masyarakat Islam secara umumnya mahu menjadikan amalan yang mereka buat adalah daripada ajaran Allah dan Rasul. Bagi masyarakat yang tak boleh baca kitab, tak boleh baca Quran, Quran pun boleh baca tapi sikit-sikit, tatih lagi. Mereka beranggapan apa saja yang disebut oleh ustaz yang berkopiah, yang berserban, yang pakai baju putih, itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Padahal belum tentu lagi perkara itu. Berkemungkinan apa yang disebutkan oleh ustaz adalah apa yang dia dengar daripada orang-orang tua sebelum ni, ataupun kononnya Tok Guru dia lah. Dia dengar begitu dan mungkin orang tu ajak pun benda yang khurafat, yang jauh daripada agama. Dan contoh ada. Seseorang yang mempunyai rasa malu pasti akan begitu menjaga agama. Dia malu kepada Allah, dia malu melakukan dosa. Bahkan malu juga untuk menyandarkan sesuatu kepada agama sedangkan dia tidak mengetahuinya. Jangan kita menyebarkan sesuatu perkara yang kita tak tahu. Kerana semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jantung hati kamu semuanya akan diminta, dipersoalkan oleh Allah nanti. Sahabat-sahabat, ingat pesan Ibn Abbas, "Ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan." Setiap tahun ada sahaja orang yang akan membuat bid'ah dan mematikan sunnah. Sehingga yang hidup adalah bid'ah dan sunnah pun akan mati. Anda boleh rujuk kenyataan Ibn Mas'ud dalam Mu'jam Kabir oleh Imam At-Tabarani. Bukan tak ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang nak lapang rezeki macam mana, nak cari rezeki, nak bagi rezeki cukup macam mana. Nabi SAW sebut, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditangguhkan ajalnya, iaitu dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku, iaitu Nabi Nuh, dia kata pada umatnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia ini maha pengampun. Allah tu maha pengampun. Nescaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan dia akan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu. Juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. Baca surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah ini mengajar kita untuk beristighfar. Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Man aksara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap kesedihan dia.
kelapangan untuk setiap kesempitan dia, dan bagi rezeki dari arah mana yang dia tidak sangka. Ambillah zikir dan amalan Nabi SAW. Tu yang saya nak kempen. Kerana zikir dan amalan Nabi ni adalah panduan yang paling bagus untuk hidup kita di dunia dan hari akhirat. Ustaz-ustaz, Habib-habib, syekh, ajak yang ni kepada masyarakat. Baca dan hafal doa dan zikir yang diajarkan dalam kitab Hisnul Muslim ni. Baca kat dalam ni. Kat dalam ni banyak sebut tentang zikir, tentang selawat, tentang bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Tak payah reka lagi. Ada macam-macam jenis pula. Ada doa menjauhkan kita daripada kesusahan, kesukaran, rasa berat dengan ujian Tuhan. Macam-macam doa ada dekat sini. Benda ni mudah, boleh dapat kat Shopee, dapat kat Lazada, boleh beli saja. Bukan susah pun. Beli satu lagi ni, buku ni. Tulisan Cikgu Muhammad Aridonci. Agar doa diperkenankan Tuhan. Kita nak kena tahu macam mana doa kita tu yang diajarkan oleh Quran, yang diajarkan oleh As-Sunnah, yang penuh adab, yang kita kata mesti beradab, nak dapatkan doa makbul macam mana. Ni sifat-sifat dia. Menyingkap 21 rahsia doa mustajab. Kita baca dan kita ambil manfaat daripada tokoh-tokoh ilmuwan kita. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya sangat-sangat berharap isu-isu projek-projek memandaikan umat dengan ilmu ni tersebar secara lebih meluas. Kesian kepada masyarakat kita, kesian orang awam kita, kesian kat makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dengar kuliah, tapi mereka tak tahu nak bezakan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Saya dan tim Santai Ilmu Publication sedang berusaha membina satu aplikasi. Bahkan koperasi kita juga menyokong usaha ini, iaitu aplikasi mobile yang dapat memudahkan urusan kita memandaikan umat dengan ilmu. Siap saja apps berkenaan. Anda boleh baca buku-buku bermanfaat ini dengan mudah pakai phone saja. Jika masuk buku baru akan keluar notification, duk dengar bunyi ting ting ting. Yang tu adalah buku-buku baru, kita boleh baca buku. Ataupun malah nak baca buku, search saja. Apa perkataan ni, apa hukum ni, kita search saja. Nanti dia akan tunjuk rujukan daripada buku-buku. Kalau anda nak sokong aplikasi ini, anda pergi ke link syihabudinahmad.com/infak. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita dengan ilmu, Allah Ta'ala muliakan kita dengan iman, Allah Ta'ala muliakan kita dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyuruh orang katil. Best, Lepas betul, tu Ustaz, tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Marah. Diceritakan oleh guru pada guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, pegang kartu ATM, nombor PIN di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu, insya Allah nyuber dan berkah. Amin Allahumma amin. Pak Haji Majzub ni orang gila. Wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Leceh lah ni kamu tu. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud ke Abah, masuk dalam bilik dia, bilik sulu dia, pak tutup, pak Mekah. Guna ke kau? Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk bakar jasmani. Bapa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita ni. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata, oh tak ada, dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat Wajli Majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, Katanya kamu nak jadi wali. baru-baru ini ketika saya sedang buat live, ada seorang daripada kalangan penonton bertanya berkaitan tentang ada wali boleh berpindah satu tempat ke tempat yang lain sebab nak makan durian. Saya pun pelik, lalu saya minta dihantar video berkenaan ke WhatsApp saya, dan Alhamdulillah saya dah dapat video berkenaan dan kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video itu. Tapi sebelum tu kita tengok dulu video itu sama-sama. Kenali Syekh Ahmad Tani. Noh duduk Mekah. Hotel kita hari ni dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia kata kita buat makan sikit. Katanya untuk kenali, tak apa tu. Ambo hari ni special.
Gapo dia? Pulut deriye Tok Guru. Tok Guru dia kata, "Dek, kau nak cari pulut deriye." Tak apa. Dia tanuk tani tu maghrib. Dia ambil lepas ngajar Isya, kelik ambil di tani, panas-panas lagi pulut deriye tu. Dia ambil depan Tok Guru dia. Hari ni hamba tanuk tani ni, pulut deriye. Dia guna gapo Tok Kenali? Unggah. Menerak kalau unggah. Kapal tu ben. Sembilan je lah ni kapal tu ben. Dia maghrib dengan Isya gitu ke. Tok Guru Haji Daud Bukit Abah masuk dalam bilik dia, bilik suruh dia. Pah tutup, pah ke Mekah. Guna gapo? Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Apa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita ni. Khalifah atas muka bumi. Ingat sekarang ni kau khalifah Tuhan. Ni tepuh ping ke belah ping. Belaga ping. Tak jadi apa. Apa kita jadi khalifah? Kenapa hal lah khalifah ni ketua? Kalau bos sekarang ni bisa orang lain nak jadi ketua lah ke mana? Nah. Oh, kat TikTok. Okey, baik. Kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Orang rohani, kata Ustaz, orang rohani yang bersih hati menggunakan kekuatan ruh. Seolah-olah ada super power macam Marvel tu atau cerita-cerita superhero fantasi yang lain. Dia ada kekuatan dalaman yang orang lain tak ada. Sehingga dia boleh buat perkara yang mustahil, iaitu kekuatan super power daripada rohani. Sahabat-sahabat, kalau Ustaz Muhaizat kata ini adalah cerita fantasi, cerita reka-reka, mungkin tak ada masalah. Tapi dia menyandarkan ini kepada agama, maka perlu kepada penelitian. Dalam cerita Ustaz Muhaizat ini, beliau mendakwa bahawa apabila Ustaz Wan Ahmad Fatani rahimahullah nak buat kenduri, nak bagi makan-makan, Tok Kenali bawa pulut durian khusus daripada Fatani. Sebelum maghrib balik Fatani dan masak, kemudian lepas insya' siap dah boleh kenduri pulut durian dah. Tanpa dia naik kapal terbang, tanpa naik kapal laut. Ini kisah cukup merapu. Apabila tonton video ini, saya ada beberapa persoalan yang mungkin boleh dirungkai bersama. Kalau anda yang menonton, anda ada jawapan terhadap persoalan-persoalan saya ini, anda boleh tolong komen di ruang komen di bawah. Mungkin kita boleh mengambil manfaat ilmu. Pertama, Syekh Ahmad Fatani memang dilahirkan di Fatani. Tetapi bila umur beliau 4 tahun atau 6 tahun, beliau berhijrah ke Mekah dan tak pernah pulang lagi ke Fatani selepas tu. Jadi bagaimana dia boleh teringin nak makan sungguh pulut durian? Berpuluh-puluh tahun beliau hidup di Mekah dan hanya 6 tahun duduk di tanah Melayu. Pelik juga kalau dia punya favourite adalah pulut durian. Tu saya pelik lah. Itu yang pertama. So, isu pulut durian kena angkat kat sini tu, saya rasa cukup menjanggalkan. Yang kedua, power rohani Tok Kenali yang diceritakan oleh Ustaz Muhaizat ni sungguh pelik. Kenapa bila lapak saja mampu balik sampai ke Patani, sedangkan jarak Patani dengan Mekah tu cukup jauh. Tetapi bila Tok Kenali pergi Mesir dengan gurunya Wan Ahmad Fatani untuk lawatan ilmu, beliau mengambil masa yang panjang untuk sampai. Tak pernah pun kita dengar bahawa Tok Kenali pergi ke Mesir dengan sekelip mata saja. Guna power rohani. Tak ada. Sepatutnya kalau nak guna super power rohani tu, gunalah pada perkara yang penting seperti pergi menuntut ilmu, berjihad, menyelesaikan masalah masyarakat setempat dan sebagainya. Bukan guna untuk memenuhkan tembolok perut sahaja. Saya fikir ini satu penghinaan kepada Tok Kenali dan gurunya Syekh Wan Ahmad Fatani. Apatah lagi kalau dia boleh balik ke Patani macam tu saja, sekejap sungguh. Kenapa dia tak bawa orang Patani pergi haji sekali? Kemudian dia angkat juga isu Tok Guru Haji Daud yang pergi haji mudah saja. Buka pintu saja dah sampai Mekah. Macam cerita Doraemon. Sebab Doraemon ada pintu sesuka hati. Tapi memang pandai Fujiko Fujio yang lukis Doraemon tu. Sebab dia namakan pintu Doraemon dengan pintu sesuka hati. Akhirnya akan wujud orang yang menggunakan pintu Doraemon tadi sesuka hati dia saja. Sampai dalam bab agama pun dia sesuka hati saja sebut. Persoalan saya yang ketiga ialah, jika betul wujud superpower rohani kepada para wali sehingga boleh berpindah satu tempat ke tempat yang lain dalam sekelip mata sahaja untuk makan kenduri durian atau pergi Mekah ikut suka dia bila-bila masa, adakah anda nak kata Tok Wali lebih baik daripada Rasulullah? Rasulullah SAW sendiri tidak menggunakan superpower seperti ini sehingga perjalanan pergi hijrah, pergi perang, pergi haji balik perang, perjalanan dakwah memakan masa yang lebih panjang. Adakah Tok Kenali lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi yang mereka tidak ada superpower seperti Tok Kenali tiruan Ustaz Muhaizat ini? Bahkan kita lihat di dalam pelbagai perang telah diminta oleh Nabi SAW kepada para sahabat untuk membantu dengan harta benda mereka supaya dapat memudahkan urusan perjalanan, nak bagi makan dalam tempoh perjalanan. Kalaulah contoh perkara ini ada, kalaulah contoh boleh pergi mana-mana
mana ikut sesuka hati. Nabi dah ajak kepada para sahabat untuk buat benda ni. Sehingga akhirnya pejam mata, buka mata sampai dekat tempat perang. Bahkan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in sangat sedih bila mereka tak dapat hadir di dalam peperangan Badar. Kalau contoh benda ni wujud, maka sahabat-sahabat tak payah nak sedih pun. Dia orang pejam mata, oh Nabi dah sampai dalam perang, Nabi tengah perang contohnya. Jadi dia orang pejam mata, buka mata sampai dah dekat tempat perang Nabi, lalu mereka bersama-sama berperang dengan Nabi SAW. Itu tidak berlaku, menunjukkan cerita ni cerita merapu. Sahabat-sahabat, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita tak boleh menolak kewujudan karamah dan ma'unah. Tetapi itu tidaklah mewajibkan untuk kita percaya semua perkara pelik, semua perkara karut yang diriwayatkan oleh semua orang. Kerana perangai macam tu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau wajib percaya semua dakwaan karamah daripada semua orang, nescaya kita telah mendedahkan diri kepada mempercayai pembohong dengan pembohongannya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu kata sesuatu yang kamu tidak mengetahui, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah. Anda rujuk dalam surah Al-Isra ayat 36. Nabi SAW juga sebut, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta, pembohong, apabila dia ini jenis yang ceritakan semua benda yang dia dengar. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karamah dan ma'unah yang wajib kita percaya hanyalah karamah dan ma'unah yang diberitakan daripada riwayat-riwayat yang sahih sahaja. Selain daripada itu, tiada sebarang kewajipan yang mengikat kita untuk percaya. Kita percaya dengan yakin karamah yang berlaku kepada Maryam sehingga beliau boleh makan daripada makanan yang Allah berikan secara langsung. Kita percaya karamah yang diberikan kepada seorang lelaki sehingga dia boleh memindahkan istana Balqis dalam sekelip mata. Kerana karamah-karamah berkenaan disebutkan dalam dalil-dalil yang jelas dan sahih. Tetapi apabila ada dakwaan karamah kepada seseorang yang datang daripada pelbagai cerita yang diragui, sama ada jalan cerita itu sendiri pun meragukan, atau si tukang sampai itu memang banyak kes menipu atau tidak teliti dalam mengambil riwayat, maka tiada kewajipan untuk kita mempercayai sembang-sembang, kenyataan ataupun cerita daripada orang tu. Apatah lagi jika kenyataan karamah berkenaan memalukan tokoh-tokoh dan para awliya Allah. Sahabat-sahabat, tidak boleh juga untuk kita menilai semua benda yang luar biasa itu adalah karamah. Boleh jadi ia sihir, boleh jadi ialah teknik-teknik kepandaian tangan yang biasa digunakan oleh ahli silat mata. Boleh jadi juga kita kena pohong, kita kena prank dengan orang-orang yang cerita bahawa orang-orang sekian-sekian ni ada karamah yang cukup luar biasa, sedangkan orang itu bohong, orang itu prank kita. Di Indonesia sekarang sedang viral isu pesulap merah yang membuktikan bahawa ramai orang kena prank dengan Gus Samsudin, si penipu itu. Boh nama Gus tapi dia sendiri pun bukan Gus. Dan hari ini lebih ramai dukun-dukun yang tak puas hati apabila trip silat mata mereka itu dikantuikan oleh Marcel Redival. Tapi malangnya mereka nak pertahankan diri, jadi mengkantuikan diri sendiri pula dalam podcast-podcast yang kita boleh tengok dalam YouTube. Ada yang dakwa kebal tapi bila dihiris tangan berdarah habis. Ada yang dakwa boleh pindah kebal kepada orang lain, tiba-tiba orang tu masuk hospital. Macam-macam cara diorang ni guna untuk menunggang karamah dan ma'unah dengan atas nama agama, akhirnya untuk kepentingan diri sendiri. Sahabat-sahabat, saya selalu tekankan, Tok Kenali adalah seorang tokoh yang telah menyebarkan ilmu kepada masyarakat dengan penuh ikhlas dan tekad. Beliau mengaji dari tanah air sehinggalah sampai ke Mekah. Kemudian dia balik semula ke tanah air kita. Beliau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah perkara yang cukup luar biasa yang kita kena cerita dekat orang. Tetapi yang kita duk nampak dan kita duk dengar ialah kehebatan karamah pelik-pelik yang disandarkan kepada Tok Kenali rahimahullah. Sedangkan ilmu yang beliau cari dengan susah payah, pengorbanan sebagai penuntut ilmu dan guru yang tiada tolak banding, dikesampingkan sahaja. Tapi itulah, kita kena akui jugalah, orang kita ni memang lebih suka tengok cerita superhero berbanding mendengar majlis ilmu, sehingga sampai satu tahap cerita superhero tu dianggap sebagai betul. Benda main tengok cerita Marvel ke, DC ke, cerita-cerita kartun ke, yang ni biarkan jadi kartun, kita tengok sebagai satu hiburan saja. Janganlah kita ambil sampai tahap kita jadikan ia sebagai pegangan akidah, sehingga berlaku perkara yang sangat teruk dalam masyarakat kita. Sebahagian orang
orang mahu mendakwa karamah kerana mahu memandulkan akalnya dengan pelbagai perkara-perkara fantasi. Cerita-cerita luar biasa seperti boleh berjalan atas air, terbang atas langit dan sebagainya dianggap begitu hebat sehingga memperdayakan akal dia. Tetapi sebenarnya, ya hakikatnya itu bukanlah pegangan kita. Pun begitu sahabat-sahabat. Saya tidak pernah menolak peranan rohani di dalam mencipta keluarbiasaan. Kekuatan rohani yang kuat telah menyebabkan umat Islam berjaya menyebarkan agamanya ke seluruh pelosok dunia sekalipun mempunyai pelbagai rintangan dan dugaan. Boleh jadi orang fikir macam mana, orang kata mustahil agama ini akan tersebar kerana kekuatan kita daripada sudut peringkat awal, dakwah Islam itu cukup lemah. Yang membela agama pada peringkat awal juga adalah orang-orang yang cukup lemah. Tetapi dengan kekuatan rohani mereka berjaya menyebarkan Islam sehingga di negara kita ini pun Islam berjaya disampaikan. Kerana kekuatan ini bukan kekuatan rohani biasa. Ia adalah kekuatan keimanan dan keteguhan kepada menghambakan diri semata-mata kepada Allah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW sebut, Suhaib cerita, sahabat Nabi yang bernama Suhaib ni dia cerita, ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba baginda gelak, baginda ketawa. Baginda bertanya, tidak mahukah kamu semua bertanya aku, perkara apakah yang menyebabkan aku ketawa? Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, perkara apakah yang menyebabkan kamu ketawa? Lantas Rasulullah SAW bersabda, aku cukup teruja dengan urusan orang mukmin. Segala urusannya semuanya baik. Sekiranya dia diuji dengan apa yang disukainya, dia akan memuji Allah. Perkara itu baik bagi dia. Sekiranya dia diuji dengan perkara yang tidak disukainya, dia akan bersabar. Perkara itu juga baik baginya. Tidak ada seorang pun yang seluruh perbuatannya itu baik kecuali bagi orang mukmin. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Keajaiban minda positif seperti inilah yang Nabi SAW sudah semai kepada seluruh umatnya. Ia menjadikan kita sebagai umat yang cukup bagus, cukup terbilang sekiranya kita mengaplikasikan segala ajaran Nabi Muhammad SAW. Hari ini para pengkaji Islam telah mula serius dalam kajian-kajian berkaitan tentang neuroscience, satu kajian terhadap hubungan otak dengan tingkah laku manusia. Bahkan dalam buku Islam dan Neuroscience yang saya baca menunjukkan pelbagai kemungkinan keajaiban tanpa menggunakan karamah boleh digunakan, boleh terjadi untuk melihat rahsia otak. Sampai satu tahap kita boleh melihat keadaan seorang yang berbohong atau niat baik dan niat jahat hanya dengan menggunakan alat merangsang otak tanpa ilmu laduni. Sampai satu tahap otak boleh dirangsang sehingga cenderung melakukan solat dan bersahsia baik dengan alatan-alatan neuroscience. Sampai satu tahap, walaupun kita belum sampai ke tahap ini, terapi magnetik atau elektrik pada kawasan otak tertentu dapat membuat seseorang yang kurang pandai lebih pintar, yang jahat menjadi baik dan yang kurang beragama lebih warak. Ini semua adalah keajaiban yang pelik-pelik yang boleh tercipta dengan jentikan pada otak yang menjadi makanan utama pada rohani. Pun begitu, masih adalah perbincangan berkaitan tentang hubungan akal dan otak yang dibincangkan oleh pakar-pakar neuroscience Muslim kita seperti Profesor Datuk Dr. Jafri Malin bin Abdullah, Profesor Dr. Zamzuri Idris dan lain-lain daripada kalangan pakar-pakar orang Islam kita, orang Malaysia kita. Anda boleh baca buku yang saya baca ini berjudul Islam dan Neuroscience, Isu dan Cabaran. Yang ini terbitan daripada penerbit Hakim. Ia akan memudahkan kita untuk memahami perkara-perkara yang menarik di dalam isu agama. Keajaiban itu bukan sekadar dengan kita mendengar karamah orang itu, mendengar karamah orang ini, tetapi apabila kita membuat kajian yang lebih mendalam, itu juga adalah keajaiban yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman daripada kalangan kamu dan Allah Ta'ala angkat beberapa darjat bagi orang-orang yang diberikan ilmu padanya. Wallahu Ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyuruh orang katil. Best, Lepas betul, tu Ustaz, tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila-bila terbukanya tu, ada dua orang terbang. Marah. Diceritakan oleh guru pada guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Lancar. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM,
nombol Wali pin alam di barzakh. ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma amin. Wali majzub ni orang gila. Wali ni jumlah dia tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Milih je lah ni kamu tuan. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud Bukit Abah masuk dalam bilik dia, bilik suruh dia. Pak tutup, pak Mekah. Guna gap oh. Orang lah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Bapa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita ni. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata oh tak ada dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat wali majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, Katanya kamu nak jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kita santai-santai hari ini. Jadi kita tengok dulu sama-sama. Lepas tu kita minta Ustaz ulas. Di luar selalu macam tu lah. Ni. Itu Nabi Khadi. Oh ni, yang mana? Dia ni. Kita kalau cakap dengan orang jahil, kita akan risau berilmu, berasa hebat kita. Tapi bila kita cakap dengan orang alim, kita akan rasa kita bodoh. Di Kuala Nerang tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh ada masa api lah, tuan-tuan jangan takut. Umurnya 80 tahun 29 beranak. 29 apa? 83, 84. Nama dia ada tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin. Tuan pernah tahu tak? Apa tak nak pergi tuan-tuan? Duk ziarah muka puasa, Kenuri, Mahathir Muhammad. Aduh susah ha? Bila ziarah ni sama ni. Wali Allah ni. Saya pergi dengan ayah saya, dengan seorang hamba Allah, 3 orang. Dia cakap semua kiasan. Kiasan dia cakap. Saya sampai-sampai dengan ayah saya, dengan seorang hamba Allah, 3 orang. Umur 84. Nama dia Pak Su Haji Amin. Duduk Kuala Nerang. Pergi tuan-tuan. Dia ni ilmu laduni. Ilmu, tak tahu nak cerita tuan-tuan. Dia baca kitab Arab semua. Quran tu duduk baca. Hidup dia 5 hari dia tak puasa. Syawal, Hari Raya, Hari Tasyrik. 5 hari. Yang ni semua puasa. Kita, Alhamdulillah. 6 ni pun tak sambung lagi. Tak mula-mula lagi tuan-tuan. Semua puasa. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan jaga. Ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Saya pergi 3 orang. Saya, ayah saya, ada seorang hamba Allah. Sampai-sampai, dia cakap kiasan. Dia duduk-duduk, apa khabar? Nama apa ni? Haji Harun. Ayah saya Haji Harun. Umur berapa dah? 77. Dia panggil Pak Su ke? Oh macam tahu. Dia tahu dia panggil Pak Su. Saya pun Pak Su juga. Dan dia kata, kita tajuk apa ni? Tajuk kita macam ni lah. Daun cempedak ni semua warna hijau. Dia cakap kiasan. Tapi bentuk dia lain-lain. Pasal apa? Apa faham tak? Pasal hampa pakai belah balik tu. Dia cakap semua kiasan. Mohon pencerahan tentang ilmu laduni. Ilmu laduni ni bagi orang yang terima ilmu laduni, benda ni cerah dah bagi dia. Bagi kita yang tidak pernah merasai ilmu laduni ni, kita nak tahulah juganya. Bagi orang yang sudah rasa, tak ada masalah dah, beres dah. Apa dia maksud ilmu laduni? Ilmu laduni ni adalah ilmu pemberian direct daripada Allah, tidak melalui perantara belajar, tidak melalui perantara guru. Standardnya, seorang nak belajar mesti ada guru. Sama ada ikutlah ataupun ada sumber dia. Melalui siapa-siapa dia. Tetapi ilmu laduni ni dapat direct. Berok. Orang tua panggil ilmu ilham. Orang ni boleh kecek beru. Ni panggil ilham daripada Allah Ta'ala. Dia mau ambil mana? Dia mau cedok dalam kitab mana? Ilham direct daripada Tuhan. Sebab tu kita tengok ulama-ulama mengarang kitab pelik-pelik. Ilmu mari mana? Rojok kitab mana? Tafsir mana? Tak ada. Mari ilham. Berok. Tu dipanggil ilmu laduni.
Ilmu direct daripada Tuhan, tidak melalui perantara guru gapo dia kitab ke gapo dia. Islam satu agama yang semua orang maklum bahawa wajibkan kita beriman pada hal gaib juga. Percaya pada benda gaib. Allah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Semua benda gaib. Betul. Siapa claim boleh jumpa Allah, jam ah. Nah, Jumpa malaikat lepak kedai mamak dengan malaikat Jibril jam ah. Tak boleh gitu. Tapi nak katanya, tapi Islam datang. Ini penting. Dan saya ingat inilah punca saya duk tulis 2-3 buku ni adalah nak jelaskan benda tu. Bahawa hakikatnya orang Melayu kita tak faham hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib menurut SOP Al-Quran dan Sunnah. Dia buat sendiri. Kita punya kepercayaan pada alam gaib ni, yang tok nenek moyang tinggal, yang tok bomoh ni kata, yang ni orang ni kata, yang TV kita duk tengok cerita hantu. Kita tak betul-betul balik apa yang Quran Allah kata pasal jin, apa yang Allah Ta'ala kata pada makhluk gaib yang kita tak dapat nampak ni. Sebab dia percaya bahawa benda gaib semua kita kena percaya semua benda gaib. Itu satu. Dan benda gaib itu pula siapa saja yang dakwa itu dikira sebagai benda gaib dan wajib percaya. Tak boleh dipertikaikan. Ketakutan pada hantu apa semua pun berpunca daripada ini. Ialah budaya lama apa semua, tapi akhirnya kerana kejahilan bahawa hakikat hantu ni tak wujud melainkan jin iblis belaka. Bahkan jin iblis ni Allah Ta'ala ajar untuk ta'awuz untuk berlindung daripada mereka ni. Dah ada dah ayat Quran apa semua tu. Betul. Kita takut pada jin. Padahal dalam Quran pun sebut jin ni sekian makhluk Allah, lemah dia, nak berlindung daripada dia. Betul. Bacalah ayat kursi, dah ada dah semua tu. Tapi tidak. Kita tidak berpada dengan Quran dan Sunnah untuk akses ke alam gaib. Dan punca percaya pada bomoh, pawan, dukun, tolak-tolak apa aura apa semua tadi, semua puncanya adalah hatta ada orang kena tipu pada tok bomoh. Semuanya berpunca daripada tak faham sungguh-sungguh. Sedangkan dalam Quran, tuan-tuan, kalau tengok lafaz al-ghaib ada dekat 60 lebih satu ayat, dekat 60 lebih ayat. Semuanya berkisahkan tentang hakikat kepercayaan kepada alam gaib lah. 47 ayat dan 60 lebih lah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, lakum inni a'lamul ghaibas samawati wal ard mafatihul ghaib. Yang ni Allah Taala dah bagi syarat dalam Quran bahawa kepercayaan kepada alam gaib mesti lagu ni. Kita tak ikut disiplin. Ya, mesti masuk. Bila kamu nak bincang benda gaib saja disiplinnya qala Allah wa qala Rasul. Betul. Sebab tu saya ingat dalam surah Al-Isra Allah Taala sebut wala ya'lamu man samawati wal ard bil ghaiba illa al-ghaiba illallah kan. Allah dah bagi disiplin kat situ. Orang benda kat langit ke, benda kat bumi ke, manusia ke apa ke, tak tahu benda gaib. Sebab benda gaib ni hak aktif Allah Ta'ala saja. Jadi kalau ikutkan begitu. Kawan kita, mak kita, adik kita, abang kita, kalau dia kata aku jumpa sesuatu, aku menghadapi benda laduni kata contohnya, kita tak boleh percaya. Sebab dalam disiplinnya adalah yang tahu benda gaib hanya Allah. Itu disiplin asas dia. Kalau ini kalau kita nak pergi pada laduni tadi tu. Of course laduni ni, bila nak bincang laduni kita tak boleh lepas daripada Nabi Khidir alaihissalam. Khadir yakni Khidir Khadir. Dan ceritanya dalam suratul Kahfi. Dan banyak kalimah Quran dan suratul Kahfi tentang ladun dan sopama. Jadi asas. Betulan dalam bulan sudah ada kelas Pak Tadabbur suratul Kahfi menurut tafsir Al-Azhar. Jadi ia sangat bagus kerana anak kena baca line by line. Jadi bila terpaksa baca line by line tu kita tanda nak buat nota. Bila sampai bab kisah Musa ni, Musa dengan bab suratul Kahfi ni ada 4 kisah. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua Sahibul Jannatain, yang ketiga Musa dengan Khidir, dan yang keempat Zulkarnain. Jadi kisah Musa dengan Khidir ni kisah yang keempat. Bila anda baca tu Hamka ulah dengan panjang lebar, dan Hamka juga sebagaimana mufassir-mufassir lain kelihatan terlalu tertumpu kepada Khidir. Mana-mana tafsir kalau Ustaz perasan atau penceramah apa semua bila masuk bab kisah Musa dengan Khidir, sedangkan kisah surah Al-Kahfi tu temanya adalah untuk menghadapi fitnah Dajjal. Maksudnya kisah-kisah itu nanti ada pengajaran untuk aplikasi secara praktikal macam mana nak hadapi fitnah Dajjal. Dajjal besar akhir zaman, ad-Dajjal minad dajajilah yang kecil-kecil ni yang hidup depan kita ni, yang ramai berlambak-lambak ni, yang itu aplikasi. So panjanglah perbahasan itu. Tapi masalahnya dalam kes Musa dengan Khidir, anda duk renung sorang-sorang lah, apa faedahnya si Khidir, Nabi Khidir punya cerita dalam ni yang boleh kita guna untuk hadapi Dajjal. Anda duk termenung sehingga anda tulis posting apa. Sebab anda rasa benda tu penting untuk sebab fokus Quran tu di situ. Bila tengok balik, watak utama kisah tu bukan Khidir, Ustaz. Musa. Cerita tu bukan Khidir. Betul. Kebanyakan yang kita jumpa pencerita, penceramah, pemotivator atau kalau gigi tarikat apatah lagi lah. Khidir dapat ilmu ladun, Khidir dapat ilmu ladun, Khidir dapat ilmu hikmah sehingga kan Musa pun nampak lekeh pada ya, betul. La haula wala quwwata illa billah. Ini besar
ni. Musa ulul azmi. Betul. Khidir ni khilaf. Ulama Nabi khilaf. ke? Orang soleh ke? Malaikat khilaf. Musa hak. Nabi, Rasul. Boleh kita khilaf. Mana kita belajar akidah kita ni? Jadi anda kata, tak betul ni. So anda buat perkongsian, anda buat. Anda kata, perhatikan betul-betul. Apa yang Musa buat, apa yang Khidir buat. Sahih Bukhari, Muslim pun panjang hadis tentang Khidir. Hatta dalam Quran, tak disebut nama Khidir. Dalam surah Kahfi tak ada. Yang sebutnya dalam hadis. Betul. Betul. Itu Syed Qutub rahimahullah dalam fi Zilalil Quran tak sebut pun pasal Khidir tu. Dia cuba nak fokus pada Quran betul tak nak. Tapi hakikatnya memang Khidir lah sebab hadis Nabi SAW kemudian kata itu Khidir. Kita terimalah Khidir tu. Tapi why Khidir yang diberi? Sehingga cerita Khidir ilmu laduni sehingga semua orang minat ilmu laduni. Angkat sungguh. Apa benda ni? Pertama ilmu laduni tak boleh belajar. Betul. Tak ada syariat. Anda sampai terfikir nak buat buku. Kita umat Muhammad bukan umat Khidir. Ataupun tajuknya asalnya dah keluar sentence tu. ataupun anda nak kata kita umat ilmu wahyu bukannya ilmu laduni. Yang sibuk dengan ilmu laduni ni pemalas, malas belajar, tak nak pergi sekolah, tak nak pergi guru, tu nak ilmu laduni, tidur boleh ilmu, tidur boleh ilmu. Kita tak nafikan yang namanya ilmu laduni ilham. Siapa-siapa Allah Taala nak bagi memang bagilah. Tapi untuk seorang tu untuk relax apa semua, saya ilmu laduni, elok sangatlah begitu. Okey, baik. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyuruh orang katil. Lepas tu tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Diceritakan oleh guru pada guru. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor pin di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma amin. Wali majzub ni orang gila. Wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Leceh lah ni kamu tuan. Dia maghrib dengan isya gitu ke. Tunggu Haji Daud Bukit Abah masuk dalam bilik suruh dia pak tutup, pak ke Mekah. Guna tak kau. Orang Allah ni malah guna rohani dia. Duk pakar jasmani. Apa teori orang kafir nak halal kita daripada tahu rahsia kita ni. Khalifah atas muka bumi. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Tak boleh kita kata tak ada dia ni wali. Wali ni dia punya hukum hakam tak sama. Tak boleh. Nama dia ada tuan-tuan tengok, wali-wali Allah. Pak Su Haji Amin, ilmu laduni, dia boleh baca hati manusia. Kalau masyarakat mengangkat wali majzub, mengangkat orang-orang gila untuk dijadikan sebagai orang yang mulia, katanya kamu nak jadi wali. Baru-baru ni dekat Facebook saya, dekat YouTube saya, banyak orang komen dan banyak orang minta untuk saya berikan reaction berkaitan tentang satu isu wali peringkat Marvel katanya. Saya pun tak tahu sangat tentang isu ni, tetapi mereka berikan video itu untuk saya berikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia kata ada seorang wali besar. Wali dia besar di negeri Mesir, nama Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli. Sidi Ibrahim Matbuli. Asy'arani menceritakan Sidi Ibrahim Al-Matbuli ni tempat wali-wali Allah pada zaman dia belajar. Diceritakan oleh anak-anak murid dia, guru para wali ni. Dia tu tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang daripada udara, terbang, mendarat dalam masjid. Lepas tu jalan sampai kat dia, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, boleh ke duduk? Jadi orang tu datang tu bercakap. Orang tu yang cakap. Bercakap ni. Habis cerita. Manja ceritalah. Dia cerita nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang yang terbang tadi. Apa dia nikmat Allah Ta'ala? Orang kata, alhamdulillah saya setiap kali saya berjalan, saya tengok batu, saya tahu semua khasiat batu-batu. Batu ni apa, khasiat batu Allah Ta'ala bagi. Dan tidak lalu satu pokok pun, mereka saya tahu berapa bilangan daun dalam pokok tu. Dah buat apa? Tidak tahu, maknanya Allah Ta'ala bagi banyak pada saya. Katanya orang yang terbang tadi. Saya nak tanya satu soalan. Bilangan daun. Kata Syekh Ibrahim Matbuli. Boleh? Silakan Syekh. Benda yang kamu tahu ni,
Rasulullah SAW tahu kau tak? Agak-agaknya. Satu soalan yang bagus juga. Kau tergamam dah orang ni terbang dah ni. Dia kata sepatutnya kalau saya, orang macam saya tahu, takkan Rasulullah tak tahu. Katanya terbang tu. Baik, soalan yang kedua. Kalaulah Rasulullah tahu benda ni, kenapa Rasulullah tak bercakap benda ni? Kenapa Rasulullah tak bercakap macam kamu? Tak sembang bab ni lah. Mana kamu ni rasa lebih hebat, kamu lebih bagus pada Rasulullah, kau kamu diizinkan bercakap benda dia tidak diizinkan oleh Rasulullah, kau macam mana? Dia kau tu. Kamu kena taubat lah ni. Taubat pada Allah Ta'ala. Kamu tak betul, duduk di jalan tak betul. Itu dia. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Dalam kisah yang disebutkan oleh Ustaz ini, ada beberapa poin yang bagus yang kita boleh ambil daripadanya dan ada perkara yang kita boleh berikan sedikit kritikan. Dan kita boleh perincikan hal ini kepada beberapa bahagian. Pertama, satu pengajaran penting yang kita dapat daripada video ini ialah setinggi manapun darjat dan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita tak boleh meninggikan diri. Kita kena bersyukur dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu tanpa kita merendah-rendahkan orang lain dan tanpa ada keperluan untuk kita duk sebut-sebut dekat orang pun. Itu pengajaran penting yang kita tak boleh abaikan daripada video yang kita tonton tadi. Cuma yang saya pelik, terdapat banyak-banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyeru kita untuk menjauhkan diri daripada takabur dan meninggi diri. Pasal apa pula dibawa cerita merepek dan merapu ini untuk dicanangkan kepada jemaah masjid dan surau? Sebab ada isu orang dekat masjid dan surau ni kebanyakan mereka hanya mendengar sepintas lalu sahaja. Apa yang ustaz sebut mereka hanya terima sahaja sebab itu bukan kelas untuk belajar. Dengan maksud kita tidak ada sesi pembelajaran, tidak ada sesi ujian sehingga nak mengenal pasti orang faham ataupun tidak, tetapi ia lebih kepada isu penerangan sehingga orang mendengar dan memahami dan juga mempercayai apa sahaja yang datang daripada ustaz dan ustazah apabila disebutkan di surau. Saya dengan peribadi saya memuji, menghormati serta menyokong para ustaz ustazah kita mengimarahkan masjid dengan kuliah dan ceramah-ceramah agama. Tetapi saya tak sokong jika intipati kuliah itu penuh dengan cerita-cerita merapu yang hanya akan memandulkan akal. Kisah orang terbang seperti ini tak patut diceritakan kerana sudah pasti ia adalah kisah bohong, kisah-kisah dongeng dan tidak boleh dipercayai. Dalam cerita tu, wali ini ataupun orang yang nak pergi belajar dengan wali ini, dia pula boleh scan batu-batu, pokok-pokok pun dia boleh tahu berapa banyak bilangan dekat situ. Apa manfaat diceritakan ini? Apa manfaat yang kita akan dapat apabila kita tahu bahawa dia dapat mengetahui bilangan daun-daun, melainkan kita hanya tahu bahawa oh dia ni orang hebat lah. Sepatutnya cukuplah kita berdisiplin dengan menghadkan keajaiban-keajaiban itu hanya kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran dan hadis. Cerita-cerita Al-Quran dan Al-Hadis sudah pasti boleh dipercayai, sedangkan cerita-cerita wali itu dan wali ini boleh jadi adalah pembohongan yang keterlaluan. Pun begitu, saya mengiktiraf juga boleh jadi bukanlah orang yang didakwa itu yang berbohong, tetapi pembohongan itu lahir daripada anak murid yang mangkang atau followers yang mereka cerita untuk meninggikan darjat tok guru, supaya nanti orang kata tok guru aku lebih baik daripada orang lain. Sampaikan cerita kartun pun akan dibuat seperti kisah benar. Kalau nak dijadikan penilaian, kisah Sidi Ibrahim Al-Matbuli ini juga adalah kisah untuk mengangkat Tok Wali, kerana beliau sendiri Ibrahim Al-Matbuli ini dianggap sebagai tok guru kepada para wali seperti mana yang disebutkan oleh ustaz pada permulaan cerita. Takkanlah ketua para wali ataupun tok guru para wali tak lebih hebat daripada wali yang terbang tu. Lalu dibuatlah cerita tentang ada wali yang boleh terbang pun tidaklah lagi hebat jika nak dibandingkan dengan Sidi Ibrahim Al-Matbuli. Walaupun Sidi Ibrahim Al-Matbuli ini dalam kehidupan realiti
realitinya, walaupun dia hidup pada tahun 800 Hijriah, tapi dia tetap tidak boleh membaca dan menulis. Sehingga orang nanti boleh akan kata Sidi Ibrahim Al-Matbuli itu memang patutlah dia jadi tok guru kepada para wali. Macam-macam sahabat-sahabat. Kisah tentang ujub, kisah tentang takabur, kisah tentang sombong ini terlalu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, terlalu banyak disebutkan di dalam hadis, kerana ia adalah salah satu daripada banyaknya dosa-dosa besar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Mu'min ayat 27. Allah Ta'ala kata, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa kata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takbur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Surah Al-Mu'min ayat 27. Allah Ta'ala sebut lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka sekaliannya sujud melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan jadilah ia daripada golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Oleh itu, sesiapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Itulah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nabi SAW juga bercerita, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang lelaki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan bajunya yang bagus, tiba-tiba Allah Ta'ala tenggelamkan dia ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalam bumi sehingga hari kiamat. Nabi sebut lagi, al-kibru safahul haq wa ghamdul nas. Sombong itu adalah sikap bodoh terhadap kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Kedua hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Anda boleh dapatkan pelbagai kisah, pelbagai ayat Al-Quran, pelbagai hadis-hadis Nabi SAW tentang sombong, ujub, bongkak ini daripada buku Al-Kabair wa Tabyin Maharim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan buku ini saya dan juga tim telah terjemahkan dan anda boleh dapatkan di dekat pasaran, dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada. InsyaAllah boleh menambahkan iman kita, memperbaiki diri kita jadi lebih baik insyaAllah. Dapatkan buku ini, saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.